Sebaik tali jerat putus dan kakinya terlepas, kedua makhluk itu ketawa dan mengilai panjang sambil keduanya dengan pantas mengesok dan terus panjat ke atas pokok terap. Abang Gani terus berundur ke belakang sambil tengok ke arah kedua lembaga tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya kongsikan kisah yang ditulis oleh Abang Gani. Pengalaman seram ni terjadi masa Abang Gani dan seorang lagi kawannya yang dipanggil Fazli, diorang panggil Eli je lah, mulakan misi mencari seorang lagi kawannya yang bernama Jamil hilang setelah cari lembu belaannya. Dalam pencarian ni, bermacam-macam pengalaman seram yang mereka berdua lalui. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dah 5 random shoutout pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shoutout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat description box dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump tu Rabak Seram. Masa Abang Gani sampai dekat kedai runcit tepi jalan dekat Padang Bola tu, Fazli, tauke kedai runcit yang juga kawan sekampung Abang Gani, nampak resah dan cemas. Dari pakaiannya, nampak macam nak ke hutan atau kebun. Pakai seluar trek hijau tua yang ada poket dekat kiri kanan sebahagian peha, siap dengan safety boot dan golok di pinggang. Orang kampung panggil dia Eli je. Eli bersuara, "Ha, Molek mu datang. Jom teman aku, Sat." "Nak pergi mana?" "Cari Jamil." "Jamil hilang ke mana?" "Tadi dia cari lembu dekat kebun Cina belakang tu. Sampailah ni tak balik-balik." "Ah, cari lembu je. Satgi balik lah tu. Mak Ngah minta aku cari. Dah 4 jam. Lembu dekat kebun belakang tu je. Takkan sampai lama sangat. Jomlah temankan aku. Ada mu okeylah sikit. Geram juga hutan sekitar Caruk Serta tu. Dia kata ada kampung bunian." "Kampung bunian? Okey, tunggu Sat. Aku balik ambil kasut dengan parang." Lebih kurang pukul 10 pagi, Abang Gani dan Eli gerak ke hutan pinggir kampung untuk cari Jamil. Jamil seorang pemuda kampung lingkungan usia 30-an, bekerja kampung dan kadang-kadang buat kerja kontrak. Abangnya ada pelihara beberapa ekor lembu. Kadang-kadang Jamil tolong abangnya uruskan lembu tu. Setiap pagi bawa ke kawasan berumput dekat sekitar bendang, tebiar dan hutan pinggir kampung tu sambil cari-cari ulang kampung untuk dijual kepada paraih. Pucuk paku, bunga kantan, rebung dan berbagai-bagailah ulam kampung. Begitulah seadanya kehidupan dekat kampung ni, apatah lagi waktu musim hujan tak dapatlah pergi menoreh. Mereka berdua bergerak melewati bendang tebiar di belakang kawasan rumah Eli dan Jamil. Banyak pucuk-pucuk paku yang baru kembang. Setengahnya patah dan kontut akibat dipijak atau diragut lembu. Selalu dekat kawasan ni jelas tambak lembu. Hari ni jauh pula perginya, kata si Eli sambil redah rumpun paku pakis. Abang Gani ikut dari belakang. Bahagian bawah kaki seluar basah bila meranduk rumpun yang masih berair akibat hujan semalam. Beberapa ekor pacak cuba panjat but getah mereka, tapi jatuh semula bila mulut pacak tu terkena but getah yang dah dilumur dengan air tembakau atau kadang-kadang disembur dengan aerosol atau reset. Mujur cuaca pagi tu cerah dengan sinar matahari yang mula terik. Ketika mereka hampir di sebatang anak sungai yang memisahkan antara bendang dengan kebun getah tua, sambil nyalakan sebatang rokok,
Abang Gani bertanya. Berapa ekor semua lembu dia? 4-5 ekor juga. Tapi yang selalu dia bawa pergi makan seekor 2 je kot. Tahu sajalah si Jamil tu bukannya rajin sangat. Tu pun puas kena paksa dengan abangnya. Mereka lintas anak sungai yang airnya hanya paras betis. Tak ada masalah sebab mereka pakai but getah panjang. Menaiki tebing landai masuk ke kawasan kebun getah Cina. Ellie berhenti dan pandang kawasan sekitar. Kebun yang tak terlalu semak. Tak kelihatan seekor pun lembu. Tapi kesan tapak kaki lembu ada. Menghala ke tengah kebun di kawasan tanah lembut yang tak berumput. Ellie bersuara sambil redah berluka di antara pokok getah tu. Aduh, si Jamil ni jauh pula perginya hari ni. Biasa dekat bendang tu je dia tambat lembu. Biasalah, dia pun bukan sentiasa normal. Mungkin masa bawa lembu tadi dia masih di alam mimpi. Entah steam apa semalam. Sampai dekat pertengahan kebun, Ellie berhenti dan ambil sesuatu dekat perdu getah. Plastik minuman yang masih ada sedikit air warna kehijauan. Plastik bekas air ketum. Memang dia lalu dekat sini tadi, kata Ellie sambil lempar semula plastik tu dan terus melangkah. Tiba-tiba bunyi berdesir macam sesuatu meranduk semak dari arah kiri. Mereka berdua menulis serentak. Muncul seorang lelaki sambil pegang sepucuk senapang patah. Dari kain ikat kepalanya, Abang Ani dan Ellie tahu lelaki tu mungkin orang Siam dari kampung Tasik yang selalu buru babi dekat sekitar kawasan tu. Lelaki tu bersuara, "Op, abang, motong kah? Kami cari kawan hilang. Ada nampak orang bawa lembu lalu sini?" "Tak nampak pun. Bang, jaga-jaga bang. Ada babi sakit bekas kena tembak tadi. Takut sagi dia serang pula." Abang Gani dan Ellie berpandangan. Memang babi yang cedera mudah menyerang. Lepas lelaki tu berlalu, mereka berdua teruskan melangkah. Rasanya dah semakin jauh. Dah melepasi kawasan kebun yang agak luas hingga mula masuk ke kawasan hutan. Hutan tu bersambung hingga melepasi sempadan Thailand. Walaupun tak logik akal Jamil boleh bawa lembunya sejauh tu, tapi mereka berdua macam dipukau. Terus je bergerak jauh meredah hutan. Ada kawasan hutan tu dengan pokok besar, ada kawasan pokok renek dan ada juga kawasan yang cerah lapang macam padang rumput. Ellie bergerak agak lambat sambil meneliti sesuatu dekat telefon dia. Tapi mana mungkin dekat kawasan macam tu ada lain. Kalau ada pun mungkin sekejap ada, sekejap tak ada. Tiba-tiba Abang Gani perasan sesuatu, macam kelibat seorang wanita dekat depan. Tapi bila dia cuit bau Ellie, wanita tu terus gaib. Ellie bertanya, "Kenapa? Tadi aku nampak macam perempuan dekat depan tu." "Ya ke? Orang Patan ni motong getah kot." "Bukanlah, perempuan muda cantik, pakaian macam puteri raja." "Hah? Mu ni biar betul." Tiba-tiba wanita tu muncul semula. Mereka berdua terlopong pandang perempuan tu. Memang sangat cantik. Pakaiannya dengan mahkota di kepala sambil pegang sebatang tongkat rotan dan tersenyum pandang mereka berdua. Abang Gani dan Ellie terpaku. Perempuan tu bertanya, "Abang-abang cari saudara hilang Ya kak, ada nampak seorang lelaki lalu sini. Kulit hitam, rambut pendek." Abang Gani hanya memandang dengan rasa agak gelisah. Rasa lain macam. Tiba-tiba suhu dekat situ jadi sejuk dan suasana amat hening, macam berada di alam lain. Wanita tu tersenyum. Abang Gani amati kulitnya. Agak lain dari kulit manusia biasa. Halus dan licin, macam anak patung. Tiba-tiba wanita tu bersuara membuatkan Abang Gani tersentak. "Seorang pemuda dengan lembunya." Ya. Kenapa cari dia? Dia saudara saya. Lepas bawa lembu bagi makan, sampai sekarang belum balik." Tak perlu bimbang. Dia tak ke mana pun. Ada di sekitar sini je. Tapi kasihan dia, mungkin dia sangat lapar, lalu ambil rebung dalam kampung kami tanpa izin. Tapi tak mengapa, penghulu kami dah maafkan dia. Dia tetamu kami. Kemudian wanita tu mendongak ke puncak pokok tualang sambil angkat tongkatnya. Tak lama kemudian, seekor burung yang agak besar dengan ekor yang panjang terbang menghampirinya lalu hinggap di hujung dahan. Abang Gani perhati burung tu. Seumur hidup dia tak pernah jumpa spesies burung macam tu, tapi rasanya dia pernah nampak spesies burung tu dalam buku cerita mitos. "Cenderawasih," Abang Gani berbisik pada Ellie. Wanita tu tersenyum dan mengangguk. "Ya, ini Puteri Nilam, si Cenderawasih." Dia macam terdengar bisikan Abang Gani walaupun dari jarak yang agak jauh.
"Jangan bimbang, saudaramu selamat," katanya. Lalu gaib. Mereka berdua tersentak, macam baru tersedar dari mimpi. Abang Gani dan Eli berpandangan. Abang Gani bersuara, "Dah lain macam ni, Li." "Ya, tapi apa pun kita kena cari Jamil juga. Sampai jumpa." Eli bergerak beberapa langkah lalu berhenti dekat pokok jerai. "Rehat jap," kata Eli sambil duduk menyandar. Buat seketika mereka berdua terdiam. Suasana begitu hening dan sunyi. Abang Gani mendongak ke atas. Dari celahan daun kelihatan matahari dah meninggi. Dah hampir tengah hari. Tiba-tiba terdengar suara orang berlagu. Sayu. Mereka amati betul-betul suara tu. Suara wanita menyanyi dengan nada yang amat mendayu. Agak lama, bila suara menyanyian tu berhenti, terdengar pula suara macam sekumpulan kanak-kanak tengah ketawa dan bunyi kocakan air. Macam ada orang tengah mandi di anak sungai berdekatan. Mereka semakin hairan. Mana mungkin ada perkampungan dekat situ? "Anak-anak keluarga Patani yang motor getah dekat sini kot," kata Eli. "Jom kita pergi tengok," kata Abang Gani pula. Mereka berdua terus bergerak. Namun laluan kali ini agak susah sikit sebab semak samunnya semakin menebal. Cuma dalam kawasan kebun getah je agak cerah. Suara kanak-kanak semakin jelas kedengaran. Tiba-tiba bulu tengkuk rasa meremang. Suara ketawa tu saling bertingkah bersama bunyi arus air menerjah batu. Bila semakin hampir dengan anak sungai, tak semena-mena suara kanak-kanak tu hilang. Suasana terasa sangat sunyi dan hening. Cuma kedengaran bunyi hutan. Mereka sampai dekat anak sungai yang mengalir jernih hingga kelihatan batu-batu kecil dan pasir di dasarnya. Tercium bau bunga tanjung yang menusuk hidung. Dari kesan basah di sekitar batu-batu, Abang Gani agak memang ada orang yang baru lepas mandi dekat kawasan tu. Tapi tak nampak sesiapa pun. Tak ada kanak-kanak yang main air dekat situ. Kemudian Eli letak beg galas dan menuju ke gigi air nak basuh muka. Abang Gani bersuara, "Salih, tengok dulu dekat air tu. Ada nampak bayangmu atau tak?" "Ada bayang." Okey." Baru je Abang Gani nak ke gigi air, tiba-tiba kedengaran semula suara kanak-kanak ketawa dari arah hilir sungai. Mereka berdua saling berpandangan. Abang Gani dah rasa lain macam. Suara kanak-kanak ketawa tu terasa amat menyeramkan. "Macam dekat bawah pokok kasai balik selekor tu," kata Abang Gani. Segera Eli ambil golok yang terikat dengan tali pinggang besar warna hijau lalu memakainya. Mereka berdua terus melangkah dengan berhati-hati ke hilir sungai. Semakin hampir dekat pokok kasai, kelihatan beberapa orang kanak-kanak tengah mandi. Abang Gani tarik nafas panjang. Memang betul ada penempatan dekat situ. Mereka seakan tak pedulikan kehadiran Abang Gani dan Eli. Abang Gani bersuara, "Adik-adik tak takut ke mandi dekat tempat dalam ni? Nanti boleh lemas." Serentak kanak-kanak tu menoleh ke arah mereka. "Allahu Akbar!" Eli menjerit. Jantung Abang Gani macam nak gugur bila ternampak kanak-kanak tu tak berwajah. Tak ada mata, hidung atau mulut. Cuma bentuk muka yang rata dan kosong. 5 orang kanak-kanak tu rasanya dalam lingkungan umur 10 tahun. Semuanya pakai pakaian kuning sedondon. Tapi pelik sebab pakaian mereka kering dan berkilau. Sepatutnya basah kuyup sebab berendam dalam air. Susah nak pastikan jantina mereka sebab semuanya tak berwajah. Mereka macam terapung muncul dari permukaan air. Walaupun tak bermata, tapi dari kedudukan kepala Abang Gani tahu mereka tengah pandang ke arah Abang Gani dan Eli. Kemudian mereka melangkah ke tebing sungai serentak sambil hulurkan kedua belah tangan ke arah Abang Gani dan Eli macam nak menerkam. Eli semakin pucat lesi dan menggigil. Abang Gani terpaku, tak tahu nak buat apa. Jangankan nak berlari, nak bergerak pun mereka tak mampu. Menggeletar habis hingga ke tempurung lutut. Kanak-kanak tak berwajah tu semakin menghampiri mereka dengan suara yang gemesik halus. Tak pasti macam mana atau dari mana datangnya suara tu sebab mereka tak ada mulut. Dalam keadaan cemas tu, Abang Gani sempat menjeling ke arah Eli. Abang Gani nampak Eli macam baca sesuatu, tapi tak ada apa-apa perkataan yang keluar dari mulutnya. Kanak-kanak tu dah semakin hampir dengan mereka. Kesemuanya berambut agak panjang paras bahu, kusut masai,
Kulit muka mereka yang tak berwajah tu bertukar kemerah-merahan. Salah seorang daripadanya halakan tangan kepada Abang Gani macam nak cekik leher Abang Gani. Astaghfirullahalazim. Abang Gani kuatkan semangat dan cuba laungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba pergerakan mereka berhenti. Abang Gani teruskan laungan azan. Satu persatu tubuh-tubuh mereka kelihatan merasap dan akhirnya gaib. Abang Gani tarik nafas lega dan Ellie terus beristighfar beberapa kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian mereka terduduk dekat tepi anak sungai, lepaskan sesak yang terbuku di dada. Terasa penat sangat. Ellie bersuara, dah makin menggila nampaknya tempat ni. Ellie tengok handphone dia. Skrin handphone gelap, tak nampak apa-apa. Mungkin kehabisan bateri. Pelik, masa nak main tadi aku dah cas penuh. Pukul berapa agaknya sekarang, kata Ellie. Abang Gani pandang permukaan sungai. Dari bayang pokok renek dekat sekitar tu, agaknya dah nak masuk waktu asar. Tapi Abang Gani rasa macam baru je mereka berdua berada dekat situ. Abang Gani bersuara, rasanya elok kita balik dulu. Tak mungkin akan jumpa Jamil hari ni. Dah petang ni. Setelah berehat sekejap, akhirnya mereka sepakat untuk pulang je. Esok sambung semula cari Jamil. Mereka pun patah balik ikut jalan yang mereka lalu tadi. Tiba-tiba Ellie berhenti melangkah dan berkata, ni sungai tadi kan? Macam mana boleh sampai sini semula? Abang Gani pejamkan mata dan cuba bayangkan perjalanan tadi. Bayangkan rumah. Itu petua kalau tersesat dekat hutan. Kita tersilap arah tadi. Sepatutnya ke kiri tapi kita ke kanan. Tak apa, biar aku pula bawa jalan, kata Abang Gani. Mereka berdua sambung semula perjalanan. Kali ini ke kiri, melewati laluan yang semak samun hingga akhirnya sampai semula ke tempat kanak-kanak tadi. Abang Gani mula resah. Hari petang mula membawa kesenja. Sesuatu tengah permainkan kita ni, kata Abang Gani. Abang Gani terpandang beberapa pokok tepus dekat sekitar kawasan. Kemudian dia minta golok dari Ellie dan belah salah satu pokok tepus dari bahagian pangkal hingga ke pucuk, tapi tak sampai putus. Lepas tu koyak bahagian yang dibelah membentuk lubang. Ellie bertanya, untuk apa ni? Ni petua kalau sesat dalam hutan. Tiba-tiba terbentang kawasan yang cerah dan agak lapang. Ada pokok-pokok besar yang jarang-jarang dengan rumput-rumput macam hamparan permaidani. Tapi macam ada batu-batu tanda yang dipacak dua sejajar dengan beberapa pokok kemboja. Tanah perkuburan tengah hutan macam ni, kata Ellie. Abang Gani cuba berlagak selamba walaupun dalam hati dia tahu ada sesuatu yang tengah cuba bawa mereka ke alam lain. Kemudian Abang Gani perhati kawasan sekitar. Dekat hujung tu ada pokok jerai. Terlihat kelibat macam seseorang tengah duduk atas batu nisan sambil tundukkan kepala. Suasana semakin samar, semakin suram. Ellie bersuara, ada orang dekat sana. Jom kita tanya kalau dia tahu arah kampung kita. Tapi Abang Gani pegang bawah Ellie supaya dia tak terburu-buru. Abang Gani cuba amati sosok lembaga manusia yang tengah duduk atas batu nisan tu. Lembaga tu berselubung dari kepala hingga ke bahagian kaki. Di antara kedua belah pehanya macam ada tempayan sederhana besar. Kedua belah tangannya dicelupkan ke dalam tempayan macam basuh atau mengadun sesuatu. Kenapa? Tanya Ellie. Abang Gani tak menjawab. Dia terus baca surah Al-Fatihah, 3 kul dan ayat kursi dan istighfar 7 kali. Tiba-tiba bulu roma meremang. Rasanya makhluk tu bukan manusia biasa, bukan penduduk dekat situ. Sememangnya tak ada penempatan dekat kawasan situ. Jom. Tapi hati-hati, kata Abang Gani. Mereka menghampiri sosok tubuh tu dengan penuh debaran. Suasana semakin kelam dan samar sebab hari dah semakin senja. Sosok tubuh tu nampak kehitaman je. Suhu terasa amat sejuk, namun peluh dingin terasa membasahi badan mereka. Bunyi riang-riang rimba memecah keheningan senja. Burung jampuk dan burung hantu dah mula berbunyi. Biasanya burung-burung tu berbunyi waktu malam, namun agak pelik dengan tempat tu. Segalanya seakan sonsang dengan dunia nyata. Assalamualaikum pakcik, Ellie bagi salam. Tapi sosok yang berselubung tu tunduk je. Abang Gani cuik Ellie dan bisikkan sesuatu ke telinganya. Ellie mengangguk faham dan bersuara, maaf, Assalamualaikum makcik. Tumpang tanya kalau makcik tahu arah jalan ke kampung air panas. Kami datang cari kawan hilang, tapi sekarang kami pula yang tersesat. Lembaga manusia berselubung tu
sekadar menggeleng-gelengkan kepala dan tetap tunduk macam pandang ke dalam tempayan kecil dekat celah kangkang dia tu. Kedua belah tangannya nampak macam membasuh sesuatu dalam tempayan kecil tu. Abang Ani cuba jenguk ke dalam tempayan tu. Tak nampak apa-apa, hitam je, cuma nampak satu ketulan sebesar buah kelapa. Suasana semakin gelap. Abang Ani semakin resah. Lembaga tu tak bersuara apa-apa, malah tak langsung angkat kepala menoleh ke arah mereka. Abang Ani bersuara, "Tuan hamba, maaf kalau kami mengganggu. Kami tak berniat menceroboh tempat tuan. Kami cuma nak cari kawan yang hilang." Eli macam terpegun dengan cara bahasa Abang Ani. Mungkin sebab tutur kata Abang Ani macam bahasa bangsawan. Tiba-tiba lembaga tu bersuara, tapi suara yang keluar bukan dari arah kepalanya yang berselubung tu, tapi rasanya bunyi suara tu datang dari dalam tempayan dekat depan dia tu. Abang Ani semakin berdebar. Eli nampak semakin pucat. Abang Ani bersuara lagi, "Kalau begitu, bolehkah kami tumpang beradu bermalam di sini? Kerana hari dah nak malam dan kami tak jumpa jalan pulang." Tiba-tiba lembaga tu menoleh. "Ya Allah! Allahu Akbar!" Eli menjerit dengan wajah pucat lesi. Tubuhnya kelihatan menggigil. Namun Abang Ani masih cuba bertenang sebab dia memang dah agak. Selubung yang dipakai sosok tubuh tu ternyata kosong. Tak ada kepala. Nampak kehitaman je. Tiba-tiba dia angkat keluar sesuatu dari dalam tempayan. Ternyata yang dibasuh dalam tempayan tu adalah kepalanya sendiri. Eli terus lebah dan pingsan. Dari kepala yang dipegangnya terlihat mata yang terpelohong penuh dengan darah, kehitaman dan bernanah. Kulit muka yang terkoyak dan berulat. Bahagian hidung yang rompong, kelihatan darah pekat menitis di bahagian lehernya. Kalau nak tumpang tidur, mulut dari kepala yang dipegangnya tu bergerak-gerak sambil sebelah lagi tangannya tunjuk ke arah pokok jerai yang rindang. Makhluk tu bersuara lagi, "Di sana ada pondok. Pergilah. Tapi ingat, jika baik tingkahmu, baik jugalah layanan kami. Jika biadab-adabmu, terima saja padahnya nanti." Suara makhluk tu garau dan menggaung. Kemudian makhluk tu bangun dan bergerak perlahan ke arah yang dia tunjukkan tadi. Abang Ani cuba kuatkan semangat dan baca beberapa ayat dari surah Jin dan ayat kursi. Seketika kemudian lembaga tu hilang di sebalik pokok balik angin. Tiba-tiba terdengar bunyi azan bergema sayup-sayup dari puncak bukit sebelah kiri. Tempat ni memang ada penempatan makhluk dari alam gaib. Macam manusia biasa, makhluk-makhluk dekat sini ada yang beriman dan ada yang kufur. Maksudnya ada jin Islam dan ada jin kafir. Suasana dah semakin gelap, apatah lagi dalam hutan macam tu. Abang Ani segera mendapatkan Eli yang masih belum sedar lagi. Nasib baik Abang Ani ada bawa sesuatu yang boleh dijadikan bahan ikhtiar dalam menghadapi suasana macam tu. Abang Ani keluarkan batu kecil warna putih dari uncai yang diikat di pinggang, lalu lekapkan kepada dekat dahi Eli yang masih terbaring tu. Sebelum tu Abang Ani basahkan dengan air sikit batu tu, kemudian baca beberapa ayat ruqyah. Geliga sesumpah tu mula berasap. Siapa yang belum tengok cerita Geliga sesumpah tu, ada kat sini. Nanti saya letak dekat playlist Abang Ani ya. Geliga tu pernah gaib beberapa kali, tapi akan muncul semula bila Abang Ani berhadapan dengan sesuatu genting macam tu. Kemudian kelihatan dada Eli mula berombak. Nadinya mula berdenyut normal. Alhamdulillah. Perlahan-lahan Eli buka mata dan pandang kawasan sekitar dengan wajah yang kebingungan. Kemudian dia bingkas duduk dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mana perempuan tua tadi? Memang pelik tempat ni. Jomlah kita balik cepat. Aku dah tak mampu bertahan." "Memanglah kalau boleh nak balik, tapi mana arahnya? Lagipun kan dah malam ni." "Dah bangun. Jom ke sana. Ada pondok dekat sana. Kita bermalam dekat sini dulu." Dengan resah dan masih cemas, mereka berdua bergerak menuju ke arah pokok jerai raja yang tinggi dan menggerunkan tu. Akarnya yang berselirat berjuntaian seakan berayun dan melambai. Suasana dah gelap. Berbagai bunyi mula terdengar, macam suara manusia mengeluh, menintih dan macam suara esak tangis. Eli kelihatan sangat cemas. Abang Ani cuba tenangkan Eli walaupun dalam hati dia sendiri rasa teramat gelisah. Sampai je dekat sebalik pokok jerai, memang ada sebuah pondok kecil dibuat dari kayu hutan dan buluh. Kelihatan amat cantik dan kukuh. Pondok bertiang kayu tu tak terlalu tinggi, cuma ada 3 anak tangga je. Gelapnya, nak guna lampu handphone pun dah habis bateri, kata Eli. Abang Ani keluarkan lighter dan suluh sekitar depan pondok tu. Sama-sama je cahayanya. Abang Ani bersuara, "Jomlah naik.
tak bagi salam dulu ke? Bagi salam pun boleh, tapi tak ada makhluk macam kita dekat dalam. Maksudmu? Cubalah bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepi, tak ada jawapan. Ellie makin gelisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silalah naik. Terdengar suara menjawab. Halus, gemesik suara tu, berdesir macam angin, macam suara seorang wanita. Mereka berdua tersentak. Suara jawab salam tu bukan dari dalam pondok, tapi dari atas pucuk jerai. Dengan wajah pucat, Ellie mendongak. Memang tak nampak apa pun. Silalah naik. Terdengar lagi suara tu, tapi kali ni dari arah belakang mereka. Ellie nampak semakin cemas. Abang Gani keluarkan Zippo dari dalam beg dan menyalakan. Cahaya dari Zippo tu lebih terang sikit. Kemudian Abang Gani tepuk bahu Ellie sambil pijak anak tangga. Dia tinjau seketika dalam pondok ikut celah dinding, tapi gelap je. Dengan berhati-hati, Abang Gani tolak daun pintu yang tak berkunci. Sebaik pintu terbuka, tiba-tiba dalam pondok jadi cerah. Buka je, pup, cerah. Macam ada seseorang yang nyalakan pelita dama dekat tengah ruang pondok bersama dengan bau harum yang lembut. Namun tak kelihatan sesiapa pun dekat dalam. Jom naik, kata Abang Gani sambil melangkah naik. Ellie masih kelihatan serba salah, tapi akhirnya mengikut naik juga. Pondok siapa agaknya ya tengah hutan macam ni, kata Ellie sambil letakkan beg galas dekat tepi dinding dan duduk menyandar dekat tiang. Abang Gani pun bersandar sebelah Ellie. Tak apalah, pondok siapa pun, kita dah diberi izin, kata Abang Gani. Ellie nampak gelisah. Kemudian dia keluarkan air minuman dan beberapa bungkus ban roti. Dalam kesunyian malam dalam hutan macam tu, sememangnya berbagai bunyian aneh dan menggurungkan dapat didengar. Angin bertiup lembut menejah masuk melalui celah-celah dinding, membuatkan api pelita meliuk-liuk. Bunyi burung hantu dengan gema yang menaikkan bulu roma. Ellie kelihatannya begitu gelisah. Abang Gani tetap belagak selamba, cuba lenyapkan segala ketakutan dia. Baru je Abang Gani nak jamah roti, tiba-tiba terdengar suara wanita yang lembut dari luar. Abang berdua, bukalah pintu, saya hantar hidangan dari penghulu. Abang Gani dan Ellie tersentak dan saling berpandangan. Dalam gementar tu, Abang Gani bagi isyarat supaya Ellie buka pintu. Sebaik pintu dibuka, kelihatan seorang gadis cantik berpakaian serba putih dengan rambut bersanggul dihiasi bunga tanjung. Tersenyum manis sambil menatang dulang rotan yang ditutupi dengan daun pisang. Bau makanan yang sangat enak menusuk ke lubang hidung. Wanita tu hulur dulang makanan tu. Ellie menoleh pada Abang Gani dengan dahi yang berkerut. Tak apa, ambil, kata Abang Gani. Dengan sebersalah, Ellie sambut juga dulang makanan tu. Terima kasih banyak, sampaikan salam pada penghulu ya, kata Abang Gani. Gadis tu tersenyum, kemudian dia tunduk hormat sambil berpaling dan melangkah pergi. Abang Gani dan Ellie amat terpegun. Walaupun dalam gelap malam, namun sekitar gadis tu kelihatan bercahaya. Hanya beberapa langkah je dia gaib begitu saja. Abang Gani tak terkejut sangat sebab dia pernah alami keadaan macam tu beberapa kali. Terima hidangan dari makhluk alam sebelah sana. Ada yang halal, ada juga yang tipu daya. Dalam darurat, apa lagi yang boleh ditolak? Ellie letak dulang dengan tangan yang terketa-keta. Dia buka penutup dari daun pisang, nasi putih, seekor ayam panggang dan sayur rebung dengan aroma yang sungguh menyelerakan. Ellie bersuara, "Ish, biar betul. Penghulu mana pula yang hantar ni? Boleh makan ke ni?" "Ya, makan je. Kalau dia tolak nanti mereka kecil hati dan kita mungkin tak akan jumpa Jamil." Ellie terdiam agak lama dan akhirnya mengangguk. Kemudian mereka sama-sama makan hidangan tu. Memang menyelerakan, terutama sekali sayur rebung. Walaupun masakannya ringkas, cuma masak air, tapi rasanya sungguh enak, lembut, lemak manis. Memang lain dari rebung-rebung buluh yang biasa dimakan. Akhirnya licin juga hidangan tu mereka makan. Nak pula masa tu memang tengah lapar sangat. Lepas makan, Abang Gani letak dulang tepi pintu. Ketika basuh tangan dengan air mineral, tiba-tiba dulang tu gaib. Cup, macam tu je. Memang menakjubkan. Namun kali ni wajah Ellie tak tunjukkan reaksi terkejut. Mungkin dia dah mula faham dengan situasi tu. Kemudian mereka berehat sambil isap rokok. Malam semakin larut. Mereka cuba lelakkan mata, tapi bukan senang kalau dalam situasi macam tu. Tiba-tiba terdengar jeritan agak nyaring, sayup-sayup dan mendayu dari arah tepi sungai. "Tolong! Tolong!
lepaskan aku. Aku terkena jerat. Tolong. Mereka berdua tersentak dan bingkas bangun. Jeritan suara perempuan tu merayu lagi. Tolonglah lepaskan aku. Aku terpijak jerat. Tolong. Pula dah. Siapa pula kena jerat dalam hutan tengah-tengah malam buta ni? Wajah Eli mula cemas dan gelisah. Abang Ani tenung wajah Eli lalu berbisik. Psst. Apa? Tepuk. Siapa yang kena jerat? Hantu tepuk. Hantu tepuk. Serta-merta wajah Eli pucat dan tubuhnya mula menggigil. Suara jeritan tu terus bergema memecah kesepian malam. Sayup-sayup dan mendayu meremangkan bulu roma. Kepala terasa kembang. Eli kelihatan pucat menggigil sambil duduk peluk lutut dia. Tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Abang Gani dan Eli saling berpandangan, tak tahu nak buat apa. Jeritan minta tolong tu semakin menggila. Abang Gani bersuara, Jom ke mana? Tolong lepaskan dia. Gila kau. Nanti dah lepaskan, dia terkam kita pula macam mana? Lagipun hantu mana boleh kena jerat? Makhluk halus, jisimnya api. Mana boleh api tersangkut pada jerat? Aku tahu dia saja nak usik kita, tapi kalau tak tolong, dia akan terus menjerit macam tu. Tak boleh tidur kita buatnya. Jadi nak kena pergi tolong dia juga. Yelah, dah terpaksa. Kerja gila. Kalau lepaskan rimau yang kena jerat boleh tahan lagi. Ni hantu, kau pergilah seorang. Tak sanggup aku. Dah lah gelap dalam hutan ni. Mana boleh seorang. Kita tak boleh berpecah dalam hutan ni. Nanti apa-apa jadi dekat aku atau masa aku tak ada, tinggal kau seorang. Dia mai sini. Kau ni pun satu. Tapi gelap gelita ni. Nak pergi macam mana? Abang Ani terdiam. Tiba-tiba dia terpandang sebuah bakul kecil tersangkut pada alang pondok tu. Kemudian Abang Ani ambil dan lihat isinya. Dama. Ada dama ni. Banyak juga. Kita boleh buat jamung. Eli terdiam sambil pandang je Abang Ani turun ke tanah cari kayu untuk buat jamung. Ikat bekas pelita dama dekat ujung. Bila dinyalakan dama tu, apinya agak marak. Suara tu terus bergema dari arah sungai. Mereka siap untuk melangkah sambil bawa jamung. Eli siap dengan golok peraknya di pinggang. Tiba-tiba bunyi suara mengeruh dan merengus agak keras dari luar pondok. Mereka berdua tersentak dan terpinga-pinga. Abang Ani buka pintu pondok dengan berhati-hati. Sebab pintu pondok terbuka. Dekat depan pondok, dari sama cahaya jamung, kelihatan macam seorang lelaki hodoh berambut panjang. Wajahnya nampak putih tapi pelik. Matanya besar dan merah menyala. Cuma satu matanya terletak dekat tengah dahi. Hidungnya besar dan panjang macam muncung tapi. Seluruh badannya berbulu hitam menutupi tubuhnya yang tanpa pakaian. Makhluk tu duduk bersimpuh dan kedudukan badannya macam nak terlentang ke belakang. Leher dan kepalanya terpusing ke belakang padahal tubuhnya menghala ke arah depan. Mulutnya besar dengan bibirnya yang mengelebih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah. Suara Eli gementar dengan wajahnya yang pucat lesi. Abang Ani pun menggigil juga, macam nak luruh jantung tengok makhluk aneh tu. Makhluk tu bersuara sambil pandang ke arah mereka, sambil tangannya yang berbulu tu tunjuk ke arah sungai, arah datangnya suara minta tolong tadi. Makhluk tu bergerak mengesot ke arah sungai. Abang Gani bersuara, hantu tepuk minta tolong kita lepaskan isterinya yang kena jerat. Apa? Kenapa tak dia saja yang pergi tolong? Kan bini dia. Mereka cuma nak usik dan uji kita. Ikut sajalah. Mungkin dia boleh beritahu kita tempat Jamil berada. Entahlah. Ini betul-betul gila. Harap aku tak pingsan lagi. Mereka berdua terketa-keta melangkah ke arah sungai bertemankan cahaya jamung. Dengan resah dan susah payah, akhirnya mereka tiba di tepi sungai. Terdengar bunyi rintihan dan isak tangis mendayu dari arah hilir sungai. Tu balik pokok terap tu rasanya.
kata Ellie sambil tunjuk ke satu arah dengan tubuh yang menggigil. Abang Gani minta golok perak dari Ellie dan suruh dia pegang jamu. Kemudian Abang Gani melangkah dengan berhati-hati. Dekat sebalik perdu pokok terap, kelihatan dua lembaga aneh. Satu lembaga yang mengesot tadi tengah peluk satu lagi lembaga yang seakan seorang wanita yang juga berbulu dengan wajah putih pucat. Sebutir mata besar yang merah menyala dekat tengah dahi. Hidung yang besar dan panjang macam belalai gajah. Sebelah kaki lembaga wanita tu tergantung dan tercerut dengan tali jerat. Entah siapa yang tahan jerat dekat situ, macam jerat babi. Lembaga lelaki itu bersuara, pandang mereka sambil tunjuk kaki isterinya yang tercerut dengan jerat. Abang Gani panik kejap, tak tahu nak buat apa. Akhirnya dia terpaksa beranikan diri. Abang Gani melangkah perlahan dan tetak rotan seni yang dibuat tali jerat tu. Sebaik tali jerat putus dan kakinya terlepas, kedua makhluk tu ketawa dan mengilai panjang sambil keduanya dengan pantas mengesot dan terus panjat ke atas pokok terap. Abang Gani terus berundur ke belakang sambil tengok ke arah kedua lembaga tu. Walaupun dalam gerakan cacat mengesot, namun pergerakan mereka begitu pantas. Kemudian Abang Gani berpaling toleh ke arah Ellie. Kelihatan Ellie tersandar pada sebongkah batu dengan mulut yang tenganga dan mata yang terbeliak. Wajahnya pucat lesi. Terima kasih kerana tolong kami. Kamu berdua manusia yang baik hati. Esok bila cerah, pergilah arah matahari naik. Ikut lorong antara rumpun buluh kuning. Kawan kamu ada di sana. Serentak dengan tu, kedua lembaga tu terus gaib. Abang Gani mengucap panjang dan beristighfar beberapa kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian dia mendapatkan Ellie yang macam kerasukan. Syukur setelah baca beberapa ayat ruqyah, akhirnya Ellie pulih. Nasib baik jamu yang terbalik tu belum padam. Setelah kembali ke pondok, Ellie hanya terbaring dengan dada yang berombak kencang. Masih terkejut dengan peristiwa tadi. Abang Gani pun hampir tewas sebenarnya, namun masih boleh bertahan. Malam tu Abang Gani langsung tak boleh lelapkan mata hingga ke pagi. Pagi tu Abang Gani suruh Ellie bersiap, mandi dan bersihkan diri dekat anak sungai. Abang Gani baca beberapa surah ruqyah termasuk 3 kul dan ayat kursi. Setelah tu dia laungkan azan. Ellie tunduk je, tarik dan lepaskan nafas beberapa kali. Geliga sesumpah yang terikat dalam uncang kecil dekat pinggang terasa panas dan bergetar. Itu tandanya aura yang baik. Kemudian mereka mula melangkah ke arah matahari naik. Benar apa yang dikatakan oleh makhluk tepuk semalam. Tak berapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai ke satu lorong yang ada rumpun buluh kuning yang seakan ditanam sejajar di kiri kanan jalan. Laluan tu cerah dan bersih macam dijaga rapi. Bila lalu lorong tu, suasana terasa tenang dan sepi. Mereka terus melangkah tanpa bersuara. Agak lama dan jauh juga laluan tu. Akhirnya mereka tiba di satu kawasan yang penuh semak dengan rumpun-rumpun buluh. Abang Gani bagi isyarat pada Ellie supaya berhenti bergerak. Kemudian Abang Gani bagi salam untuk Nabi Khidir dan penghuni dekat situ sambil baca beberapa surah tertentu. Agak lama suasana sepi dan akhirnya terdengar bunyi berdesir dan kelihatan daun-daun buluh bergerak-gerak. Mereka berdua terpegun dan pandang tepat ke arah tu. Tiba-tiba di sebalik semak daun-daun buluh tu muncul seorang lelaki berkulit hitam, rambut pendek berjambang, pakai baju tee hijau sambil gigit sesuatu di tangannya. Rebung. Sebaik nampak Abang Gani dan Ellie, dia agak terkejut, namun akhirnya dia tersenyum dan menerpa ke arah mereka. Ellie menjerit panggil Jamil. Jamil! Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, itu dia kisah rebung bunian daripada pengalaman sebenar Abang Gani. Kalau anda suka dengan cerita ni, boleh klik playlist Abang Gani dekat situ. Semua pengalaman sebenar yang dialami oleh Abang Gani, semuanya mengerungkan, ada dekat dalam playlist tu. Baiklah, kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.